Hai semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Welcome back to another episode of my video. Bagi mereka yang baru sampai ke channel aku, thank you so much sebab klik video ni. Sebab aku tahu hari-hari ada je orang baru yang sampai ke channel aku. Jadi aku nak welcome you guys terlebih dahulu. Thank you sebab klik video ni. Bagi mereka yang dah lama sampai ke channel aku, thank you so much for watching. Thank you so much for still supporting me. Dan bagi haters kejap, aku dah tak nak pakai nama haters. Bagi petaksub kat luar sana, thank you so much for watching still. So feel free to comment kat bawah lagi. Komen-komen. Sebab apa tau, apabila korang komen, lagi banyak engagement, lagi banyak orang komen, banyak reply dan sebagainya, lagilah banyak YouTube sebar video aku ni kat serata dunia. So thank you so much. Kalau korang tak faham pasal algoritma ni, now korang faham. So bagi video aku yang sebelum ni mendapat sambutan hangat sangat. Video pasal credit card, pasal charge card American Express tu, ramai gila yang suka. So pada hari ni aku nak sambung sedikit lah. Apabila korang dah dapat American Express charge card tu, korang nak buat apa? Korang nak beli apa? Okay, sekarang ni aku nak berkongsi dengan korang list makanan yang hanya mampu dimakan ataupun dimiliki oleh orang-orang kaya sahaja. Jadi tanpa melengahkan masa, let's dive into it. Kita tengok list satu persatu. Let's go. Yang pertama dalam list aku adalah Coffin Bay King Oyster, guys. Oyster. Kita selalu dengar tiram oyster. Itu biasalah kan. Memang secara lahiriahnya kita tahu memang oyster tu mahal. Kalau kita pergi kat mana-mana Jaya Grocer ke apa, mereka memang sangat-sangat mahal kalau compare kan dengan kerang lah, kupang lah dan sebagainya. Oyster ni special sikit, guys. Memang dia mahal. Dan untuk buat lagi mahal, ini oyster daripada Australia, Coffin Bay King Oyster. Oyster ni mahal sebab kita nak jaga dia tu. Nak bela dia tu lama. Satu oyster yang kita selalu jumpa dekat kedai makan, yang selalu kita jumpa dekat supermarket apa semua tu, dia punya usia ataupun umur untuk kita boleh tuai dia untuk kita jadikan dia hidangan apabila cukup matang pada usia 18 bulan. Tetapi Coffin Bay King Oyster ni dia extra special. Coffin Bay King Oyster ni dia memerlukan masa 6 tahun. 6 tahun barulah dia angkat, dia harvest dan barulah dijual. Dan harga untuk sebiji oyster tu $75, guys. $75. Kalau nak berapa ringgit, kau darab 4. Kau kira lah RM1 berapa banyak ni. Coffin Bay King Oyster ni, guys, dia punya size dia sangat besar berbanding dengan oyster biasa. Dan satu biji Coffin Bay King Oyster ni punya isi dia punya isi dia padat dia macam 10 oyster yang lain. Dia memang macam orang kata berbaloi lah. Kalau bayar $75, engkau dapat isi yang 10 kali ganda lagi banyak dan padat daripada oyster yang ada kat market sekarang. Di dalam list aku yang kedua adalah Almas Caviar. Yes, caviar tu sendiri adalah mahal. Caviar tu sendiri kita tahu adalah telur ikan daripada ikan sturgeon, beluga sturgeon yang dekat di lautan Caspian. Ianya adalah daripada spesies yang terlindung dekat lautan Caspian. Sekarang ni orang dah tak boleh pergi memancing dah. Jadi apa yang mereka buat, mereka ada bela sendiri. Mereka bela sendiri. Hanya terdapat tempat-tempat tertentu sahaja yang boleh bela ikan sturgeon ni. Dan antaranya dekat area Caspian Sea dan juga dekat Vietnam. Dekat tanah tinggi Vietnam, mereka ada air daripada gunung tu. Mereka turun masuk dekat kolam. Dengan cara itu sajalah mereka boleh bela ikan sturgeon ni. Untuk mendapatkan telur sturgeon ni ataupun caviar ni, mereka kena tunggu 18 tahun untuk tunggu ikan tu mampu menghasilkan telur. Jadi guys, memang lama gila untuk seekor ikan tu ditunggu sampai 18 tahun baru boleh potong perut dia, bawa keluar telur yang baru korang boleh makan. So 18 tahun dah tunggu. Sebab itulah harga dia sangat mahal. Tapi yang Almas Caviar ni lagi mahal. Sebab apa, guys? Sebab dia adalah daripada ikan beluga sturgeon yang albino. Memang albino tu memang kita dah tahu dah, memang tak semua binatang ada albino. Dan untuk mendapatkan telur ikan sturgeon yang albino lagilah rare. Oleh kerana itulah ianya sangat-sangat mahal dan sangat-sangat limited penghasilannya. Ianya disimpan di dalam bekas tin yang disadurkan dengan emas sekali. Nak tahu harga dia berapa, guys? Harga bagi Almas Caviar ni untuk satu tin yang beratnya lebih kurang dalam 1 kilo saja, harganya adalah $25,000, guys. Sekilo kalau convert duk Malaysia tu dekat 100,000 lebih. 100,000 lebih untuk telur ikan saja, guys. So korang boleh bayangkanlah betapa mahalnya caviar, Almas Caviar ni. Di dalam list aku yang seterusnya untuk makanan paling mahal kat dunia adalah bird's nest soup. Ataupun dia panggil tu sarang burung punya soup lah. Kita memang dah terkenal kat Malaysia ni. Banyak orang-orang Asia daripada Chinese punya community dan sebagainya memang suka makan sup sarang burung ni. Sebab memang banyak asiat ni daripada swallow punya
punya bird. Bird nest ni punya mahal adalah sebab dia susah nak dapat. Sekarang ni orang dah start bela, dah start buat bangunan untuk untuk mereka buat sarang kat dalam bangunan tu. Tapi yang mahal ni kalau korang dapat bird nest yang daripada Sabah tu, dekat Borneo tu, dekat dalam gua. So orang ni dia akan pergi naik panjat dinding gua tu yang sangat-sangat tinggi dan berbahaya untuk dapatkan bird nest ni. Dan sebab itulah harga dia sangat-sangat mahal. Bird nest ni dia mahal satu lagi sebab apa tahu? Sebab burung ni dia tak buat sarang tu pakai daun ke, pakai ranting ke, tak. Dia pakai ailio dia guys. Dia pakai ailio. Sebab itulah benda tu jadi sangat-sangat berkhasiat, berkualiti bagi mereka yang consume benda ni lah. Tak tahu mahal ke tak mahal, sekilogram untuk the best high-end quality of bird nest $2,500 sehingga $10,000 untuk sekilo bird nest. That's amazing guys punya harga. Di dalam list aku yang seterusnya untuk makanan paling mahal adalah Kobe beef. Yes. Kalau kita kat Malaysia ni ramai dengar Wagyu lah, Wagyu tu lah, Wagyu ni lah, Wagyu. Kau faham tak Wagyu tu apa? Wagyu tu adalah sejenis breed ataupun jenis lembu yang menghasilkan daging yang sangat lembut, yang berlemak dan sebagainya. Dan korang kena faham, tidak semua Wagyu yang korang sampai kat Malaysia ni adalah full blood Wagyu. Apakah itu full blood Wagyu? Full blood Wagyu tu adalah memang Wagyu tulen. Dia punya bakar tu bakar Wagyu tulen. Okay? Kebanyakan ni yang jual lah kat Malaysia ni ataupun kedai-kedai steak yang biasa ni adalah yang dah campur. Dia kawinkan untuk dapatkan binatang bernama Wagyu ni. Ada satu tempat dekat Jepun ni, nama dia Kobe. Tempat nama tu Kobe. Wagyu Kobe ni adalah paling top end. Semua Kobe beef adalah jenis Wagyu, tetapi tidak semua Wagyu adalah Kobe beef. Kalau kita selalu dengar kat Malaysia ni Yamasaki apa benda semua tu kan, itu Wagyu. Dia datang daripada tempat yang bernama Yamasaki apa aku tak ingat punya tempat tu, sebab dia halal. Kobe beef, Kobe Wagyu beef ni lain. Dia tak masuk kat Malaysia sangat, dia tak masuk kat mana-mana tempat kat seluruh dunia ni. Dia famous tapi dia tak senang dapat adalah sebab setiap kedai yang nak jual Kobe beef Wagyu ni kena ada sijil. Lah guys. Kalau lembu-lembu Wagyu lain tu dia tak ada speciality macam kena urut lah, kena massage lah, kena bagi dengan muzik yang sedap-sedap lah untuk hilangkan stres dan sebagainya. Dan lembu Wagyu Kobe ni dia diberi minum bir. Dia beri minum bir, malt beer, supaya banyak lagi lemak, supaya mereka akan develop lagi banyak lemak dekat dalam Kobe beef ni. Dan sebab itulah harga dia sangat-sangat mahal. Berapa harga dia yang mahal tu? Harga bagi sekilogram Kobe beef ni adalah di sekitar $600 sekilo. Di dalam harga dia lebih kurang dalam 2,700 macam tu lah. So korang faham sekarang tak semua Wagyu itu Kobe, tapi semua Kobe tu adalah Wagyu. Dan Kobe beef Wagyu ni memang di dalam darjat daging dia paling tinggi lah. Makanan termahal di dalam list aku yang seterusnya adalah kentang. Kentang ataupun diberi nama La Bonade Potato. Dia ni sangat-sangat special, sangat-sangat mahal. Kenapa guys? Kenapa dia sangat mahal? Yang pertama dia, ini eksklusif ditanam di Perancis. Okay, dekat France, dekat sebuah negeri ataupun daerah yang diberi nama La Bonade. Tempat lain tak ada, kat sini je yang ditanam kentang ni. Dan dia produce tak banyak guys. Dalam setahun dia hanya produce 20 tan sahaja. Berbanding dengan kentang-kentang daripada negara lain, mereka produce ribuan tan dalam masa setahun. Satu lagi, dia sangat-sangat sensitif, sangat-sangat dia lembut kulit dia semua tu, sehingga kan mereka tidak boleh menggunakan mesin untuk kutip kentang-kentang ni. Dia punya harga pun boleh jadi mahal sebab mereka menggunakan labor yang sangat-sangat banyak hanya untuk petik dan proses kentang ni. Orang mengatakan bahawa rasa dia pun lain. Sebab apa? Sebab dia ditanam dekat area pesisiran pantai. Jadi air laut, udara laut semua memberi kesan kepada rasa kentang itu sendiri. Harga dia untuk sekilogram adalah $650 untuk 1 kilogram guys. 2,000 lebih ringgit Malaysia untuk 1 kilo kentang. Kepala otak dia. Kentang je bro. Okay, sebelum kita teruskan kepada list-list yang seterusnya, aku nak tunjuk korang makanan yang mampu milik guys. So ini sambal apa ni guys? Nama dia sambal tok belagak. Kau makan tu jadi belagak. Tak ada gurau. So benda ni, sambal ni 100% dibuat daripada sayur-sayuran. Tak ada bilis, tak ada belacan, tak ada udang, tak ada apa-apa. So bagi mereka yang ada rezedong tu, mereka boleh makan macam sambal belacan. Benda ni memang sangat-sangat sedap guys. Sumpah demi Allah aku dah try, sumpah sedap. Korang kena try. Okay, enough iklan, sambung. Di dalam list aku yang seterusnya adalah kopi. Cakap pasal kopi, cakap pasal benda paling mahal, semua dah boleh proses lah. Apa benda kopi aku nak cakap ni? Yes, kalau korang teka kopi luwak, betul. Itulah kopi yang mahal sekali. Kopi yang paling mahal di dunia adalah kopi luwak.
Korang tahu tak sejarah kopi luwak ni macam mana? Ketika zaman penjajahan dekat Indonesia dulu, bila Belanda datang sebagainya, mereka menjajah, mereka tidak membenarkan kopi ini diminum oleh orang-orang biasa. Kopi hanya boleh diminum oleh orang-orang bangsawan, hanya boleh minum oleh penjajah lah, senang cerita. Okey, jadi mereka yang dekat yang orang kampung ni, semua orang lokal nak minum kopi itu susah. Biji kopi tu mereka tak boleh beli, mereka tak boleh simpan dan sebagainya lah. Jadi apa mereka buat adalah mereka mencari biji-biji kopi ni dekat hutan. Dalam mereka mencari biji kopi tu, mereka terjumpa lah satu gumpalan ni macam biji kopi ni. So mereka ambil, mereka berperasan benda tu bau busuk, tapi mereka macam nak kopi juga, mereka bawa balik dan mereka cuci, mereka proses dan mereka bakar dan sebagainya, mereka buat, dan mereka rasa kopi tu adalah kopi yang paling sedap yang mereka pernah rasa. Barulah mereka faham, mereka tahu dan bahawa kopi tu adalah daripada najis binatang. Harga biji kopi ni dia boleh kata mahal lah bila sampai dekat US apa semua tu, sampai beribu-ribu dolar. Kalau kita pergi Indonesia, macam aku pergi Bali, still mampu milik, boleh minum lagi kopi luwak ni. Tapi aku tak cuba langsung guys, aku tak cuba langsung kopi luwak ni kerana animal cruelty. Aku tak support, aku tidak support animal tourism macam tu lah. Macam kata tempat tu difamouskan sebab binatang, kita naik binatang tu lah, apa benda kita benda tu aku tak support. Sama juga macam kopi luwak ni, cara mereka untuk dapatkan kopi luwak tu, biji kopi tu, mereka terpaksa simpan binatang tu dalam sangkar dan hanya diberi makan biji kopi saja. Okey, dan mereka seksa binatang ni sebab mereka ni, binatang ni, atau aku tak tahu apa nama binatang yang makan biji kopi ni, dia kena roam around tau. Mereka kena jalan, kena panjat sana panjat sini, dan mereka makan makanan lain juga, bukan biji kopi tu saja. Jadi kalau mereka dah bela binatang ni kat sangkar, mereka hanya diberi makan biji kopi saja. Dan kalau kau tengok dokumentari, benda tu sangat teruk, dan aku tidak support langsung animal cruelty macam tu. So aku walaupun dah depan mata aku dan aku mampu untuk minum air kopi luwak tu dekat Bali, aku langsung tak rasa, sikit pun aku tak makan, sikit pun aku tak minum. Bagi mereka kat luar sana yang nak tahu berapa ringgit atau berapa mahal kopi ni, adalah $250 sehingga $1,200 per kilogram. Di dalam list aku yang seterusnya untuk makanan paling mahal kat dunia adalah buah tembikai dan Densuki watermelon daripada Hokkaido, Jepun. Dia bentuk dia memang hitam, memang gelap kat luar, tapi dalam ni memang macam watermelon biasa. Aku pun tak tahu kenapa mahal sangat harga dia. Tapi harga dia guys, na'udzubillah, harga dia tak masuk akal. Sebab apa tahu? Sebab dia dilelong pada harga $6,000 guys. $6,000 untuk sebiji buah tembikai tu. Aku pun tak faham. Dan dekat Hokkaido ni bukan saja buah watermelon ni, ada buah tembikai susu tu pun macam celaka juga harga mahal dia tu. Still bukan sebab mahal harga pasaran, tetapi harga lelong. Orang lelong sanggup beli harga tu begitu mahal sekali. Aku tak sure kenapa mahal gila, tetapi aku tidak nafikan bahawa buah dekat Hokkaido memang sangat sedap guys. Dan bukan kata buah-buah yang ni je yang mahal, macam buah watermelon aku cakap ni mahal, tetapi buah-buah lain, buah-buah biasa pun na'udzubillah punya mahal. Aku beli strawberry sebiji strawberry tu aku rasa dekat RM12 tu sebiji. Belum lagi aku nak kata buah-buah lain. Buah-buahan dekat Jepun, dekat Hokkaido terutamanya, memang harga buah dia tak masuk akal. Memang sangat-sangat mahal guys. Bukan setakat watermelon, dekat Hokkaido ni juga ada juga pernah terjadi mereka jual anggur, satu gugus anggur tu satu dia panggil apa kan, satu tangkai yang banyak tu, harga dia sampai $11,000 guys. Aku tak ada brain saya benda-benda mahal macam ni. Dan terakhir dalam list makanan aku yang paling mahal adalah donkey cheese ataupun cheese keldai. Cheese yang diperbuat daripada susu keldai guys. Sangat-sangat rare, memang korang tak pernah dengar. Aku pun tak pernah dengar, ni first time aku dengar orang selama ni minum susu ataupun makan cheese daripada hasil susu lembu. Paling kambing lah, goat cheese. Itu pun still benda tu agak rare, tetapi paling rare yang pernah aku dengar adalah keldai. Aku tak boleh imagine keldai kau buat cheese. Dan harga untuk sekilo cheese ni guys $1,100 guys. Untuk cheese ataupun keju daripada keldai, sangat-sangat aku rasa tak masuk akal. So harap korang terhibur ataupun dapat sedikit manfaat ataupun sedikit ilmu pengetahuan, general knowledge lah orang kata, untuk korang untuk simpan, untuk kenal dunia ni kan. Kalau korang tak pernah makan benda-benda tu semua, macam aku cakap sebelum ni, tak payah rasa hina, tak payah rasa kecil diri, tak payah rasa rendah diri, tak payah rasa macam sedih kenapa kau tak pernah makan benda-benda ni semua. Sebab akhir kata benda-benda ni semua tak menjanjikan apa-apa pun kat korang. Okay, kadang-kadang benda tu pun taklah sedap mana pun. Alright, kita yang suka durian ke babi pun tak termasuk dalam list ni kan. So nampak tak, rasa sedap tu adalah subjektif, dan mahal itu pasti, dan ianya adalah dimanipulate oleh orang-orang tertentu, golongan-golongan tertentu untuk duit semata-mata. Jangan rasa rendah diri kerana kita tak mampu.
Kita kena rasa rendah diri, kita kena rasa malu, kita kena rasa hina kalau kita tak boleh tunaikan apa yang Allah minta. So, sampai di saja video pada kali ini. See you guys sama next video. Aku harap korang boleh support video aku dan sebagainya. Harap korang stay healthy, stay positive, be a good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.